Berapa cukai jalan EQA ni? Road tax ni memang orang suka. Assalamualaikum, kita bertemu lagi. Saya Amirul Mukminin dari NG TV dan hari ini kita ada something yang agak istimewa. Sebab apa? Kereta dekat belakang saya ni dia tak ada enjin. Inilah dia Mercedes EQA 250 AMG line. Model Mercedes EQ yang pertama dilancarkan di Malaysia. Harga dia 296,888 selepas SST. Okey, bercakap pasal EQA ni ataupun Mercedes EQ, mungkin ada ramai di antara anda yang belum tahulah apa benda Mercedes EQ ni tiba-tiba kan. Biasa Mercedes-Benz, tiba-tiba ada Mercedes EQ. Dan dari segi kenderaan elektrik juga mungkin ada yang kita belum tahu lagi. So untuk tujuan itu, dalam video ini saya kumpulkan 7 soalan basic yang anda mungkin ada mengenai Mercedes EQA 250 dan juga EV secara amnya. Okey, yang pertama, apa tu sebenarnya Mercedes EQ? Okey, basically Mercedes EQ ni adalah barisan ataupun rangkaian model kenderaan elektrik ataupun EV sepenuhnya oleh Mercedes-Benz. So seperti Mercedes-Benz, diorang ada A-Class, B-Class, GLC Class, S-Class, E-Class dan sebagainya. Mercedes EQ ni pun dia guna pengkelasan yang sama, cuma di depan nama setiap model tu dia letak EQ. So contoh macam ni EQA, dan kita ada EQB, EQC, EQE, EQS dan macam-macam lagi. So itulah dia Mercedes EQ. Yang kedua, apa beza EQA dengan GLA? Okey, macam saya cakap tadi, kalau EQ maknanya dia elektrik. So EQA ni versi elektrik sepenuhnya, dan GLA adalah versi yang menggunakan enjin pembakaran dalam ataupun ICE. Kedua-dua kereta ni, model ni dia guna platform yang sama dan mempunyai bentuk badan yang sama, tapi EQA ni dia ada design elemen tersendiri. Untuk cakap yang dia ni EV, bukannya GLA. Okey. First, kita boleh tengok kat depan memang dah lain sebab EQA dia guna grill yang bertutup penuh macam ni. Lepas tu lampu depan dia ni pun bersambung dengan grill. Kalau kita tengok GLA dia terpisah. Dan lagi satu, kita ada jalur LED dari kiri sampai ke belah sana. And then ada trim biru ni lah dekat dia punya headlamp. Kalau kita tengok kat GLA tak ada. And then dekat belakang pula, kalau GLA lampu dia style normal berasingan macam tu, EQA ni dia dah bersambung penuh. So nampak lagi cantik dan tailgate dia pun nampak lagi kemas sebab pemegang number plate dah diturunkan ke bawah, ke bahagian bumper. Dan sebelum saya lupa, bahagian dalam. Okey, kalau dekat luar tadi kita boleh tengok perbezaan dia agak ketara. Ruang dalaman EQA dengan GLA saya boleh kata 99% sama. So kita ada macam biasalah sistem infotainment MBUX, kita ada touchpad dekat tengah, dan kita ada AMG punya sport steering dan sport seat. So basically apa yang ada dalam GLA 250 ada jugalah dalam EQA 250 ni. Yang ketiga, macam mana performance EQA ni? Okey, first kali kita kena ingat EQA 250 ni bukanlah dibangunkan untuk prestasi ataupun performance macam let's say macam Polestar, macam Neo, Rimac dan semua tu. Bukan. EQA ni bagi saya lah paling sedap kalau bawa santai dalam kawasan urban, dalam kawasan bandar. Okey. Kalau kita tengok dia punya numbers ataupun figures dia pun tak besar mana, 190 PS ataupun 140 kW, 375 Nm, pecutan 0 hingga 100 dalam 8.9 saat dengan top speed 160 km sejam. So kalau tengok angka-angka tu memang tak adalah impresif sangat, tapi untuk katakan EQA ni slow ataupun lembab, bagi saya tak fair. Sebab sepanjang saya bawa dia memang boleh rasalah dia punya pecutan tu responsif. Bagi saya sebenarnya agak lincah sebenarnya, walaupun EQA ni berat dia dalam 2 tan.
So dalam 400 kg lagi berat daripada GLA, tapi still dia punya kelincahan tu tak jauh beza. Soalan seterusnya, berapa jauh EQA ni boleh pergi? So macam biasa kalau cakap pasal EV, jarak gerak ataupun range ni memang menjadi antara persoalan utama lah. Okay, on paper EQA ni berdasarkan kitaran WLTP, dia kata dia boleh pergi sejauh 429 km dengan satu cas penuh. Tapi bila kita cakap pasal angka yang diberikan oleh manufacturer ni, kita kena fikirlah angka tu dia dapat dalam keadaan yang paling optimum, pemanduan paling optimum, maknanya jalan paling rata, cuaca paling baik. So dapatlah 429 km. Tapi untuk real world punya driving, saya jamin memang tak akan dapat 429 km tu. So anda kena budget lah. Masa saya ambil kereta ni full charge, dia tunjuk 375 km saja. So anda kena give and take lah range tu. So anda kena rancang perjalanan, jangan ikut sangat nombor yang dia bagi tu. Kita kena tengok sendiri bila kita guna. Okay, soalan yang kelima, berapa cukai jalan EQA ni? Road tax ni memang orang suka. So saya cerita sikit lah. Road tax ataupun cukai jalan untuk EV, kiraan dia tak sama macam dengan kereta biasa. Okay, untuk EV dia ada ikut output daripada motor elektrik tu lah. So maknanya berapa kuasa yang dihasilkan oleh motor tu, itulah road tax anda. Okay, untuk 80 kW ke bawah dia dah ada orang kata base rate dengan bayaran yang tetap lah. Okay, so untuk kereta 80 kW ke atas, dia ada base rate ataupun bayaran yang tetap tu dengan progressive rate. Yang itu ikut tambahan berapa kilowatt yang dihasilkan. Okay, so contoh macam EQA ni dia ada 140 kW. So 140 kW dia duduk dalam bracket 125 kW hingga 150 kW. So bracket ni dia punya base rate adalah RM463, and then dia ada progressive rate. Progressive rate untuk bracket ni dia 88 sen bagi setiap 0.05 kW selepas 125 kW. So cara kiraan dia agak mungkin kalau anda tak biasa agak complicated. So mengikut calculation saya, EQA ni road tax dia kalau persendirian lah RM727. Tapi macam MOT dah umum dalam bajet 2022 hari tu, EV akan dikecualikan cukai jalan sehingga 31 Disember 2025. Sekarang ni road tax dia kosong ataupun percuma. Soalan yang ke-6, EV ataupun EQA ni dia guna minyak ke tak? Okey, sebabkan EV dia tak ada enjin pembakaran dalam ataupun ICE, so kat situ minyak hitam dah sah-sah dia tak gunalah. Tapi perlu diingat EQA ataupun EV lain ni still kereta juga, dan bila kita cakap pasal kereta, of course dia ada banyak bahagian-bahagian bergerak ataupun moving part. So bahagian-bahagian ni maybe dia gunalah lubricant ke, grease ke ataupun coolant untuk penyejukan. Okey, soalan yang ketujuh dan yang terakhir, dah beli EV tak tahu pula nak charge kat mana. Basically boleh charge dekat mana-mana, pusat ataupun stesen pengecasan awam, dan juga dekat rumah lah. Okey, untuk stesen pengecasan awam, kalau tak silap saya dekat Malaysia ni kurang daripada 1000 stesen public charging ni lah. So masih lagi tak banyak, tapi dah banyak dah orang kata syarikat-syarikat yang melancarkan stesen mereka sendiri, macam Gentari, Jom Charge ataupun Charge EV. Semua dah ada public charging station siap dengan fast charger ataupun pengecas pantas. So untuk charging, kalau yang untuk DC fast charger ni, yang ni boleh dia ambil sampai 100 kW. Ataupun kalau lah kita charge kat rumah, kita kena ada wall box, sebab dia dah bagi orang kata kabel charging AC 11 kW. Yang tu kalau kita untuk overnight charging lah, ataupun charge bila kita tengah tidur kan. Okey, itu saja 7 soalan basic mengenai EQA 250 ataupun EV secara amnya. Terima kasih kerana menonton. Untuk maklumat lanjut macam biasa layari engage.tv. Sekian, terima kasih.